Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe my channel. Hari ni Mira nak share kat you all tentang perkembangan semasa, iaitu cerita pasal Palestin, Israel, IHR. So mungkin banyak yang tak tahu ataupun tahu, so Mira nak kupas sedikit. So Palestin dengan Hamas ni adalah satu yang tengah jadi pergolakan dunia, iaitu membuatkan peperangan. So mereka mencetuskan peperangan itu untuk meraih. So secara tak langsung, kalau korang nak tahu, cara diorang meraih sangat halus. Dan benda ni adalah propaganda diorang sendiri. So jangan kita sebagai netizen ni, rakyat biasa ni adalah gelabah. Sebab ini adalah corak diorang. Dan jangan risau, ketentuan diorang adalah termaktub dah dalam Al-Quran dan diorang dah layak masuk syurga. Yang kita ni, yang masih hidup ni, yang masih dalam program dan jadi aim kepada dua negara, so kita yang kena berhati-hati. Side kita pula macam mana. So ini adalah permainan dunia yang telah diorang create daripada awal, daripada Zulu, so sampai sekarang. So cerita pasal Nabi, zaman Nabi dulu, atas istilah peninasan ni dah berlaku daripada zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi. Diorang dah berlaku dah banyak dah sebab anti-Islam. So benda ni korang kena ingat, Islam ni ada seluruh dunia dan ada yang negara-negara Islam yang sedang pesat berkembang. So korang kena ingat, benda ni adalah percaturan diorang. Dia ada sebalik takbir diorang. Ada beberapa orang yang in charge benda atas sekali untuk mainkan, rolekan game ni. So kita sebagai kita ni, rakyat Malaysia ni, netizen ni, kena bijak memilih. Sebab itu adalah propaganda semata-mata. Di saat kita kekangan wang, ada masalah ekonomi sekarang, lepas jadinya wabak COVID, banyak peniaga-peniaga down. Tambahan pula banyak negara-negara yang bankrupt, ekonomi meleset. Tambah-tambah Malaysia banyak aset yang terjual, menjualkan share aset, dan banyak yang kurangkan bonus untuk yang swasta. Lepas tu bahagian kilang banyak pengeluaran kurang. Lepas tu banyak pengangguran, banyak yang peletakan VSS, peletakan jawatan banyak. So benda ni yang telah melanda kat negara kita, tapi tidak declare kat mana-mana sosial media. Tapi benda ni yang telah terjadi, ekonomi. So kalau Malaysia pun rasa, US pun dah shut down, telahlah negara lain. So ini adalah propaganda untuk menjatuhkan Islam, untuk mendapatkan pitih tu duit tau. So ini, bila ada satu-satu peperangan, diorang ni kejam tau. Diorang kejam. Macam mana jadi dia buatnya wabak COVID ni, macam tu juga peperangan. Sebab dua-dua adalah nyawa. So that's why lah tongkat dengan ular tu diorang bentuk kesihatan diorang tu. So kat sini kita kena faham, untuk mematikan umat Islam, untuk mengurangkan populasi adalah nyawa. So benda ni salah satu dia buat pencetuskan peperangan. Dan istilah peperangan bumi ketiga, peperangan dunia yang ketiga ni takkan jadi sebab masalah kewangan. Nak beli senjata, nuklear, kerahan tenaga, askar apa semua untuk bagi pepasan kematian kepada yang askar yang pergi berperang, itu dia orang tak mampu nak bayar. So tu yang mereka meraih negara-negara jiran yang bersempadan untuk turut serta untuk menyumbangkan dalam peperangan tersebut. Siapa yang bunyi, siapa yang macam hit, itu jadi aim. So jadilah kepada Malaysia. Sebab Malaysia ni kita dah hantar hackers, kita dah hantar dana, kita jadi yang pengaman, kita yang ke boycott. Sebab orang Malaysia ni memang hebat. Memang kata hebat. Malaysia dia punya netizen alam maya memang hebat. Dan dia secara solidariti yang telah berlaku kat KL tu, membawa kata-kata sepakat, bawa spanduk, pergi ke Bukit Jalil, pergi stadium Bukit Jalil, pergi dataran, pergi kat mana tau satu lagi tempat tu. Dalam masa tempoh tu, diorang boleh buat perhimpunan dan beramai-ramai. Siap ada influencer kita wrapping kereta dengan bendera Palestin. So apa yang jadi kat sini, korang kena ingat, Malaysia pun daripada dulu, Tunku Abdul Rahman dah jadi bapa merdeka, dia jadi bapa FM tau.
tau. So benda ni bukan adalah tuduhan, tapi benda ni adalah jadi kaum kabat kepada kroni-kroni menteri. Sebab ada satu gambar yang telah kita tengok, barisan yang duduk di Kaurusi, geng-geng FM ni adalah orang besar kita. Itulah yang membuatkan kita macam spark kepala otak. Malaysia ni dijajah secara senyap, dah dipasak, dah diubah mindset ni bagi untuk menurut kehendak diorang. Dan diorang punya planning adalah bukan setahun dua, adalah berdekat-dekat untuk menguasaikan sesuatu hal. Korang kena ingat. Korang kena ingat. That's why lah Allah turunkan setiap 100 tahun akan turunkan mujadid. So mujadid ni kita tak tahu siapa. Tunggu, okay, insyaAllah. InsyaAllah dia akan turun. Kita akan nampak, nanti kita akan cari, kita akan tahu dia akan sebenarnya dia tu siapa. Okey. Di sebalik perhimpunan tu apa yang jadi, iaitu tongkat dan ular melibatkan kesihatan. Dan di sebelumnya ada perhimpunan tu, dia orang telah mendedahkan iaitu satu virus X. Virus X, tiba-tiba keluarnya vaksin tanpa ada data selidik apa semua, tak ada percubaan mak tikus, tiba-tiba ada. Dan korang rasa agak-agak siapa yang kena, siapa yang tempat yang, siapa yang akan jadi. Macam mana cara dia orang nak tening, macam mana kita akan pergi setuju dengan IHR. Sebab di saat kita tengah ekonomi golakan, mereka buat cetusnya peperangan tu membuatkan kita satu dunia ni melatah. So berlakunya ada human scent kat situ. So jadinya perhimpunan tu membuatkan virus X tu berhasil. Korang kena ingat, siapa akan pergi sekian-sekian, saya pergi perhimpunan ni kena virus X. Benda ni akan berlaku sebab dulu dah jadi dah kat COVID. So benda ni permainan diorang akan create. Satu dunia buat, satu dunia yang tak berkaitan dengan peperangan tu, semua orang akan dapat virus X, lepas tu semua orang akan dapat vaksin, semua orang akan jadi ikut lorong yang dibuat. Itu adalah propaganda yang kita nampak sekarang. So ini adalah side pendapat Mira. Mira tak tahu korang nampak macam mana, tapi ini adalah kedua-dua belah pihak. IHR, bentuk kesihatan, nyawa, macam mana dia trade ugut kita, istilah hukum, istilah lain, untuk semaikan dalam mindset kita pentingnya kesihatan, berharganya nyawa tu, menakut-nakutkan kita dengan sosial media, dengan vaksin, dengan environment, desakan pekerjaan, batu jarak kita, batu sekat kita punya sepadan, tak boleh nak keluar daerah lah apa semua. Itu yang membuatkan kita takut. Benda tu dah berhasil berlaku kat COVID. So dia akan buat daripada virus X. Okay. IHR dengan Palestin, memang ada orang cakap tak ada kaitan, tapi benda tu ada relate yang benda yang sama yang melibatkan nyawa. Satu bentuk peperangan, satu lagi bentuk virus. Virus secara waktu time perhimpunan ni lah satu dunia yang tengah bergolak. Diorang akan letak berapa ekor virus. Sebab waktu untuk COVID dulu, Mira tahu COVID ni dah ada dah sebelum 2019. Sebelum tu 2000 berapa dah tahu dah pasal COVID. COVID ni memang dah ada sebelum wabak yang besar-besaran kepada COVID ni. Kayaknya dia orang dah buat eksperimen. Dia orang dah tahu dah apa ubat dia, apa semua dia orang dah tahu. Dan benda ni apa jadi? Risiko dia orang dah buat dah. Dia buat kat Malaysia. So benda ni mustahil dia orang tak tahu istilahnya ni ya. So benda ni yang akan jadi apa yang Mira nampak lah. Mira tak tahulah sebab keadaan ni satu dunia melatah, satu dunia yang tak berlaku peperangan, satu dia perbuat untuk Palestin. Tapi benda ni dia akan menyusul sebab IHR akan menyusul bentuk kesihatan. So bila kesihatan, dia akan istilahnya akan membantu ekonomi negara. So tak bersekatan. Tapi korang kena ingat, korang kena ingat, ada beberapa orang yang Mira ada tengok Pejawang, sejaknya ada 5G, orang yang hijabnya terbuka, kat situ dia dah nampak dah macam-macam makhluk kat situ. Benda yang jadi propaganda yang dulu yang korang cakap vaksin ni sekian-sekian tak betul, sebenarnya betul. Sebenarnya betul. So banyak benda yang kita tak nampak dan dilindungkan. Benda ni dah terjadi. So virus COVID
rupa rambutan tu sama dengan virus X. So kesan dia ke apa kita tak tahu sama ke tak, tapi benda ni akan jadi. Sebab sebelum perhimpunan dia orang dah update dah pasal virus X. Dah ada. Depa dah sekat bahagian lapangan tebal. Tapi korang kena ingat, kalau dulu pun kita marah KJ, DJ apa semua, asal kroni apa semua, depa tutupkan mulut ni apa semua kes. Benda ni akan jadi lagi. Cuma kita tak tahu orang yang sama ke tak. Tapi korang kena ingat, orang-orang atasan ni adalah korang yang memilih. Sebab bila korang memilih, korang mengundi, tu tandanya korang masih mengharapkan dia orang untuk berubah. Diorang memang memimpin, cari memimpin, kes memikis pun ada. So korang yang memilih apa yang jadi kat dunia, sama-sama kita tanggung. Sebab benda ni adalah efek, bukan takat masa depan anak kita, masa depan kita, tapi orang sekeliling agama Islam. Dan mudah-mudahan apa yang berlaku IHR dengan Palestin ni memberi kesedaran kita yang impact yang besar. Dan jangan lupa cerita ke anak-anak korang apa kepentingan, apa yang jadi propaganda kat dunia ni. Sebab benda ni dia telah mengubah mindset pemikiran kita daripada kecil. Lepas tu pemakanan, pendidikan, tahap kesihatan. Sekarang walaupun COVID, kita kata ekonomi kita mudung, farmasi, klinik gigi, klinik kesihatan, klinik biasa, klinik perubatan biasa tu dengan klinik satu Malaysia jadi berlambak. Satu-satu taman kita dah tengok banyak je klinik. Terlalu banyak klinik dan banyak choice. Dan itulah salah satu untuk kita meminta, memudahkan untuk makan perubatan daripada tongkat dan ular. Sebab kebanyakan perubatan daripada tongkat dengan ular ni adalah barang yang satu chemical, dia tak natural, dia tak mudah ada dalam badan. Lepas tu yang disahkan, beberapa ada artikel yang Mira baca, ubat tu adalah barang yang terbuang, expired. Macam mana korang tengok buah kita, apple kecil, luar negara tu apple besar. Macam tu kita dapat grade yang rendah. Malaysia ni kita dah dibiasakan benda tu. Sedangkan kita tengok orang luar Kobe sebesar-besar gedabaan Cina kan, jual lah apa semua. My export Malaysia kecil je Kobe. Korang kena logik akal tak? Kita pun ada lembu, kita pun ada company lembu. Susu kita masih mahal nak bandingkan Australia, walaupun dia USD. So benda ni dia telah menjajah otak kita secara halus. Lepas tu bila benda jadi cost of living mahal, tentang tahap kesihatan kita ni dah jadi nombor 2, nombor 3. Itulah efek dia. So secara tak langsung benda ni adalah membuka mata korang semua. Tak semua orang yang korang harap yang menakbir dunia ni adalah seorang dua je. Dia orang yang create. Kita adalah boneka. Tapi apa-apa pun, ajar maut di tangan Tuhan. Kita ada hak untuk memilih. Kesedaran tu datang cepat ke lambat tak apa. Janji korang berhasil untuk memikir yang sesuatu, memberi kesedaran. Dan Mira terima kasih kepada NGO dengan ada influencer yang lain memberi mencari info dan menyebarkan info tu. Sebab kita kadang-kadang apa yang engagement yang dekat dengan kita, contoh korang buat scroll Facebook ataupun TikTok, tak semestinya benda tu adalah telus. Yang korang kena faham benda tu tah betul ke tidak. Tapi dengan orang-orang yang jenis guna otak ni yang banyak berfikir ni, dia telah membantu kita untuk menjelaskan. So benda ni sangat-sangat halus permainan orang. Yang ni side Mira lah yang Mira nampak kat depan. So Mira tak tahu peperangan dunia ketiga takkan jadi, tapi melibatkan populasi manusia di seluruh dunia. Tapi korang jangan risau, dalam Quran dah cakap dah, angka kematian sama je. Sebab apa yang mati, apa yang melahirkan anak, sama. Allah dah tetapkan macam tu. Tak perlu nak risau tentang populasi. Jangan risau. Sebab dulu memang tak ada bentuk angka. Sekarang ada bentuk angka. Siapa yang mati dibunuh tiba-tiba ke apa semua, tak dikapan, tak declare kat hospital, ada je banyak. Tapi dia orang mungkin tengok angka
kelahiran tu makin meningkat. Sebab peralihan dalam beberapa dekad ni memberi kesan tak semua akan pergi terus ke kerajaan untuk declare dengan diorang. So angka tu akan naik. Ada je yang beranak kat rumah lagi sekarang. Ada je beranak kat kampung sekarang. Ada je. Tapi angka tu kematian pun ada je orang mati lemas. Ada je hilang kat laut. Ada je. Tapi tak declare. So benda tu pun membuatkan diorang punya statistik tu. Sebab dia pun tengok pada angka. Sebab orang otasan dia takkan pergi ke laut tengok kita. Tak ada. Tu masalah dia. So sini saja pendapat Mira tentang Aisyah dengan peperangan Gaza dengan Israel. Tapi untuk bahagian boykot, lupa nak cerita pasal boykot. Boykot ni adalah satu cara yang paling terbaik. Tapi korang jangan risau. Selalunya orang boykot ni, korang kena ingat macam mana dia pun boleh buat frekuensi 5G tu untuk mudah untuk mengalihkan mindset kita, untuk buatkan kita mula sakit, ngahap. Benda tu dia boleh buat. Kau jangan risau. Kalau kau boykot kejap, nanti kejap korang akan makan juga. So apa-apa pun yang Mira boleh syorkan adalah untuk terus beribadah, untuk banyakkan berzikir, untuk mendapat perlindungan sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita daripada kita tinggi nak makan, kita lengahkan dan kita tak akan makan benda tu. Dan sekarang juga ada pasal human flesh meat. So nanti Mira akan cerita pasal human flesh meat. Okay, apa-apa pun korang doa-doa banyak-banyak kepada Palestin dan Gaza supaya diorang dapat bekalan makanan daripada tentera kita, daripada tentera pihak pengaman, badan-badan NGO. Sebab ada setengah yang tak boleh nak akses kat sana. So bila banyak kita bahan kita hantar yang tak lepas. Nombor 2, propaganda. Nombor 3, kita doakan Al-Fatihah kepada semua yang jadi masa-masa kat sana. So jangan risau, diorang tu mati syahid. Diorang mati syahid. Yang kita ni belum tentu mati syahid masuk syurga tau. Korang kena ingat, kalau mati Covid tu tak apalah wabak. Yang ni diorang ni mati syahid. Kau jangan risau. Jangan bersedih. Itu adalah diorang punya takdir, diorang punya perjuangan yang tak ada maktub dalam Quran. So korang jangan gelabah. Di situnya ada tanam kekuatan. Diorang tu boleh baca Quran 30 juzuk seusia 4-5 tahun. Kita anak kita duk main gadget. Yang tu yang korang kena risau. Sebab diorang tu berbekalkan di dada dia terlalu padat. Lemah kita. Kalau Israel datang sekalipun perang, kita lagi lemah daripada diorang. Korang kena ingat, senjata diorang adalah Quran. Adakah kita bersedia untuk tempuh yang tu? So kalau tak bersedia, tepuk dada, tanya selera. Lepas tu buatlah persiapan diri. Sebab benda ni adalah sangat halus. So daripada siapa yang tak boleh nak buka mindset korang, cuba cari artikel. Jangan ignore, jangan say no, jangan tolak tepis-tepis apa yang terjadi kat muka bumi ni. Sebab ini adalah serius, benda yang real berlaku. Dan benda ni adalah pergolakan tentang umat Islam dengan lain. Dengan golongan FM ni dah buat daripada dulu lagi, bukan baru sekarang. So benda ni sangat halus. Perancangan mereka dah berdekat-dekat. So ini masanya beraksi. Dan insyaAllah doakan kita punya mujadid muncul dan takbil kita semua. Dan kita insyaAllah yang Mira tahu 3 panji, merah, biru dan kuning. Merah dengan biru dah telah serahkan panji-panji diorang. Dan insya-Allah kita mendoakan panji kuning. Itu adalah ketua kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah melonggarkan dan memudahkan segala urusan diorang untuk pertahankan kita semua. Semuanya berasal daripada Semenanjung Nusantara. So doakanlah perjuangan diorang tak terhenti di sini. Dan bagilah diorang kekuatan, berikan pelihara. Dan kita semua jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bumi Gaza, dengan penduduk-penduduknya yang telah ramai yang merenggut nyawa. Dan menyedihkan, hospital pun tak dapat untuk selenggara, tak dapat untuk membiayai kos-kos. Dan bahagian elektrisiti pun dah terputus, bekalan dah banyak terputus. So kita doakan dia pemudahkan segala urusan. Dan doakan kita punya pihak aman dan pihak hantar makanan dan bantuan selamat sampai kat sana. So kita kat sini yang tak boleh buat apa-apa, yang tak boleh nak sedekah untuk diorang, so kita sediakan untuk diri kita
untuk perjuangan kita selepas ini. So jangan leka, walau sesaat sekalipun diorang akan access kita, mengubahkan kita punya mindset dan jejak kita secara halus. So mudah-mudahan artikel kita kali ni pasal Aisyah dengan Gaza ni dapat memberi korang impact sikit impact sikit pendedahan tentang diorang ni. Sebab benda ni adalah orang atasannya, bukan cerita kita. Ni bukan cerita kita, ni cerita diorang. Diorang yang create. Tapi kita sebagai manusia jangan termakan. Okey? Apa-apa pun, ini adalah Mira Channel. Jangan lupa subscribe my channel. Hope ini beri pengajaran dan maklumat yang penting untuk korang. Okey? Apa-apa pun subscribe my channel. Bye. Assalamualaikum.